A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton di Tadabbur Center yang terus setia bersama dengan Tadabbur bersama Murabbi TBN. Dan pada hari ini, pada pagi yang diberkati, pagi 12 Ramadan Al-Mubarak, kita akan meneruskan siri yang ke-9 bersama dengan Murabbi yang ke-9, Al-Fadil Ustaz Dr. Al-Fadil Ustaz Azam Rasdi. Betul Ustaz? Rasdi. Ya, betul. Ke Rasdi? Rasdi. 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 Dalam IC itu Rasdi. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana impian kita untuk membincangkan isu yang jarang dibincangkan, insya-Allah mudah-mudahan tercapai pada pagi ini, walaupun sesi kita semua sedia maklum terbatas, tetapi inilah tujuan TBM dilakukan. Bukan semua ilmu kita akan dapat dengan platform ini, tetapi kita dapat berkenalan dengan para ulama, para asatizah dengan bidang kepakaran masing-masing, insya-Allah. Izinkan saya perkenalkan Al-Fadil Ustaz, tetamu panel jemputan kita pada pagi ini. Beliau adalah pensyarah di Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Juga penyelidik di Ibnu Ummi Maktum Research Center, masya-Allah. Dan pada masa sama Ustaz sedang menyempurnakan fasa-fasa akhir PhD beliau, insya-Allah. Untuk makluman, Ustaz adalah pemegang sarjana muda daripada Universiti Ibnu Tufail di Maghribi dalam bidang dirasah Islamiah. Betul Ustaz? Ya, betul. Okey. Ustaz menyempurnakan juga sarjana di Universiti Muhammad yang kelima. Mana Ustaz? Kelantan kan Universiti Muhammad kelima di Maghribi, bukan di Kelantan ya. Juga dalam bidang dalam topik Madzhabul Qurra fil Gharbil Islami, ya, madhab qiraat Ustaz. Ya. Oh, di negara Eropah yang Muslim. Bukan negara Eropah, bahagian barat, negara-negara Islam bahagian barat. Negara Muslim di bahagian barat, masya-Allah. Ya. Dan sekarang Ustaz sedang menyempurnakan PhD dalam topik kaedah pengajaran asas tilawah Al-Quran bagi OKU penglihatan. Jadi saya kira kita sangat menunggu bagaimana Ustaz akan mengupas satu topik insya-Allah, iaitulah topik apa dah Ustaz kita ni, Ana pun tengok balik poster ni. Iaitulah bertajuk Allahumma salli ala Muhammad. Apa Ustaz ada? Model Qurani untuk model Allah. Dan minta maaf Ustaz sebab saya ingat upload di Tadabbur Center Facebook, rupanya terlupa nak upload di Tadabbur Center. Jadi tajuk kita adalah okey. Allahumma salli ala Muhammad. Tajuk kita adalah, sekali lagi Ustaz, tadi Ustaz tajuk dia. Jumpa dah Ustaz, minta maaf Ustaz. Model Quran ni untuk tipikal dan OKU berinteraksi. Jadi minta maaf banyak Ustaz, terlupa tajuk. Tahu dah tajuk tapi spesifik tu kita dalam akademik ni pun tajuk tu penting. Nak defend apa semua. Jadi insya-Allah. Jadi Ustaz, falyatafaddal mashkuran insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali alhamdulillah dan
kasih kepada Tadabbur Center kerana beri kepercayaan, beri peluang. Walaupun saya kira saya ni bukan dalam kelompok murabi kot, segan saya. Allahu Akbar. Tak sekali dengan grup murabi. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan. Sama-sama Saya Ustaz. kira seperti mana yang Ustaz Syari sebutkan tadi, tajuk berkenaan dengan model Qurani untuk tipikal dan OKU berinteraksi ni sebenarnya saya fikir ini peluang untuk kita sama-sama melihat satu sudut di mana keperluan OKU, di mana keperluan untuk kita berinteraksi dengan OKU terutamanya dalam penyampaian dakwah kepada mereka. Itu yang pertama. Dan dalam sesi perkongsian ini juga saya insya-Allah akan menggunakan ataupun mendatangkan membawa perbincangan ni dalam bentuk tadabbur surah Abasa. Saya pilih Masya-Allah. untuk kita cuba menggali, menyelami surah Abasa daripada ayat 1 hingga ayat 10 tu, kerana surah Abasa ni adalah asas ataupun basic kepada interaksi, cara yang surah Abasa ni yang mula-mula sekali menurunkan satu kaedah, satu model pembangunan OKU, satu model cara berinteraksi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kita semua dengan OKU. Dan daripada surah Abasa ni saya akan menggunakan saya akan membentang menggunakan kerangka yang dicadangkan oleh almarhum Dr. Farid Al-Ansari, Masya-Allah. iaitu kerangka Majalisul Quran. Okay, jadi sebelum kita mula dengan proses perkongsian ni, saya nak mana mudah-mudahan ada dua benda lah kita boleh dapat dekat sini. Satu cara macam mana Dr. Farid Al-Ansari, almarhum Dr. Farid Al-Ansari menyusun kaedah untuk memahami Al-Quran. Dan yang kedua, kita tengok secara praktikalnya pada surah Abasa, iaitu berkenaan dengan topik yang kita sebut tadi itu, model Qurani untuk tipikal dan OKU berinteraksi. Jadi saya akan sebutkan sedikit berkenaan dengan kaedah ataupun kerangka Majalisul Quran yang dicadangkan oleh Dr. Farid Al-Ansari ini. Okey, Dr. Farid Al-Ansari sebenarnya mencadangkan satu kaedah tadarus. Satu kaedah tadarus, iaitu macam mana kaedah untuk kita memahami, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sebenarnya cadangan beliau ni sebab apa beliau menggunakan perkataan majlis Al-Quran, sebab beliau mencadangkan supaya Al-Quran ni ditadaruskan, dipelajari, difahami dalam bentuk majlis, iaitu dalam bentuk beramai-ramai. Macam yang kita buat tadarus sekarang lah, tapi tadarus ni yang lebih komprehensif, bukan sekadar macam kita tadarus yang lebih familiar dengan kita ni, tadarus tilawatan. Baca je lah. Baca saja, tapi yang Dr. Farid Al-Ansari punya vision ni adalah satu tadarus yang lebih menyeluruh, yang melibatkan tilawatan, wa tafsiran, wa tadabburan. Jadi kaedahnya di dalam perbincangan ataupun kerangka yang dibawa oleh Farid Al-Ansari ini, mula-mula sekali ayat akan dipilih dan dibaca. Ayat yang nak dibincangkan tu akan dipilih dan kemudian dibaca. Dan setelah ayat itu dibaca, akan dibawakan al-bayan al-am ataupun keterangan umum bagi ayat yang dibaca tu. Maksudnya pada keterangan umum ni kita akan tengok balik macam mana asbab nuzul
ataupun apa-apa yang berkaitan dengan surah kata-kata kunci yang ada pada setiap ayat yang kita nak fahami tu. Selepas daripada tu akan pergi kepada proses al-huda al-manhaji. Al-huda al-manhaji iaitu petunjuk ataupun apa dia panduan yang dapat dikeluarkan daripada ayat-ayat yang diperbincangkan, dan kemudian pergi kepada yang terakhir proses maslak at-takhalluq ataupun kaedah beramal. Terus macam mana cara kita nak praktiskan, kita dapat keluarkan panduan tadi. Selepas daripada dapat keluar panduan, jadi kita tengok terus macam mana cara nak praktikkan. Okey, jadi menggunakan kerangka tersebut, saya akan mulakan insya-Allah perkongsian kita berkenaan dengan surah Abasa. Okay, ayat 1 sehingga ayat 10. Abasa ada 42 ayat semua sekali, tapi fokus kita pada ayat 1 hingga ayat 40. Hingga ayat 10 sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Okey, itu ayat 1 sehingga 10 surah Abasa. Saya bacakan terjemahan terus Silakan Ustaz. Okey, ayat yang pertama Abasa wa tawalla. Okey, dalam kita gunakan terjemahan di Malaysia, terjemahan Allah Basmih tak Ustaz saya ni. Abasa wa tawalla, ia memasamkan muka dan berpaling. Dia iaitu Nabi Muhammad SAW memasamkan muka dan berpaling. Kemudian ayat yang kedua, anja'ahul a'ma, kerana ia didatangi orang buta. Ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya wahai Muhammad, barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, ataupun ia mahu mendapat peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Ayat yang kelima, amma man istaghna, adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran, fa anta lahu tasadda, maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya. Kemudian ayat ketujuh, wa ma 'alaika alla yazakka, padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya dari keingkarannya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang segera datang kepadamu, wa huwa yakhsha, dengan perasaan takutnya untuk melanggar perintah-perintah Allah, fa anta anhu talaha, maka engkau berlengah-lengah melayaninya. Itu adalah terjemahan kepada 10 ayat yang pertama tadi. Maka kita dah habis proses ataupun fasa yang pertama dalam kerangka tadabbur yang di Dr. Farid Ansari tadi. Farid Ansari tadi, iaitu kalimat al-ibtida. Apa kita tengok apa kalimah yang kita nak tadabbur, kita nak faham. Jadi sekarang kita akan masuk kepada fasa yang kedua, iaitu al-bayanul am, keterangan umum mengenai 10 ayat yang telah kita pilih tadi. Sekejap dia dah 9 suku Ustaz Sempat ke tak saya habiskan ni? Tak apa Ustaz, tak apa. Lebih masa tak apa Ustaz. Okey, insya-Allah saya bukan selalu pun, insya-Allah. Okey, surah Abasa. Surah Abasa, info kepada surah Abasa. Surah Abasa ni adalah satu surah yang diturunkan di Makkah. Ia adalah surah Makkiyah. Di awal fasa dakwah secara terus terang. Okay. Surah Abasa ni diturunkan di Mekah pada fasa awal, pada awal fasa dakwah secara terang-terangan, maknanya pada fasa yang kedua. Okay, saya rujuk juga kepada buku Ustaz ni,
Kompas 114 ni. Ui. Tak. Menarik juga dekat sini ada satu poin yang menarik dekat sini ni, saya tengok muka surat 229 ni kan. Pada tajuk tu dituliskan surah Abasa dalam kurungan dia bermasam muka. Macam tu kan. Tapi pada nama surah yang di bawah ni, bila masuk selepas status surah ni, Ustaz tulis kat situ nama surah ini disebut dalam ayat 1. Kemudian Abasa bermaksud yang berkerut dahinya. Dia base dekat situ. Itu menarik tu. Tak ada gapo Ustaz. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Jadi info surah Abasa ni, macam kita katakan tadi, surah Abasa Makkiyah, diturunkan pada fasa yang kedua, iaitu pada fasa dakwah secara terang-terangan. Surah ini adalah surah yang ke-25 berdasarkan turutan penurunan. Maknanya sebelum Abasa ni baru ada 24 surah saja. Kemudian surah ini diturunkan selepas surah An-Najm dan sebelum surah Al-Qadar. Dalam turutan mushaf, ia adalah surah yang ke-80, iaitu selepas surah An-Nazi'at. Dan yang cantiknya adalah tanasub antara surah An-Nazi'at dengan surah Abasa ni. Di penghujung ayat yang kedua terakhir dalam surah An-Nazi'at ni ada terakam ayat innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Man yakhshaha dekat situ tu seolah-olah surah Abasa memberikan contoh siapakah yang man yakhshaha daripada surah An-Nazi'at tu. Man yakhshaha di dalam surah Abasa ni dibawakan contoh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian kita tengok kepada sebab nuzul ayat 1 hingga 10 ni. Penurunan ayat 1 hingga 10 ni sebenarnya melibatkan satu situasi yang berlaku antara Rasulullah SAW dan juga Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang OKU penglihatan, dan juga beberapa pembesar Quraisy. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ummina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pada fasa awal dakwah secara terang-terangan ni, Rasulullah SAW telah apabila Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulakan fasa dakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah sebagai seorang yang berstrategi, seorang yang sistematik, Rasulullah SAW telah mengatur plan strategik beliau untuk menyampaikan dakwah. Jadi antara plan strategik yang diatur oleh Rasulullah SAW adalah untuk menyampaikan dakwah kepada para pembesar Quraisy, supaya objektifnya bila dakwah ni sampai kepada para pembesar Quraisy, maka secara automatiknya pengikut-pengikut yang di belakang tu akan masuk Islam. Maknanya bila tuan dia masuk Islam, pengikut-pengikut kat belakang pun masuk Islam. Macam tu, penyokong dia masuk Islam, YB dia masuk Islam, anak-anak buah rakyat-rakyat dia lain tu yang mengundi dia semua akan masuk Islam juga. Itulah lebih kurang strategi dia. Dan Rasulullah SAW memang seorang yang sangat terperinci dalam mengatur strategi. Bukan kita tengok macam dalam contoh dalam perang Badar, macam mana cara Rasulullah SAW mengatur strategi. Baginda SAW memang seorang yang sangat strategis. Dan kita tengok surah Abasa ni sebenarnya ada plan, ada cerita yang berlaku sebelum bermulanya Abasa wa Tawalla. Sebelum bermulanya situasi Abasa wa Tawalla, sebelum bermulanya situasi Abdullah ibn Ummi Maktum berjumpa dengan Nabi SAW di hadapan para Quraisy. Kita katakan bahawa untuk melaksanakan dakwah kepada para pembesar Quraisy ni, Rasulullah SAW memerlukan perancangan, memerlukan kepada satu, kita kata, appointment. Sebab pembesar Quraisy ni dia macam menteri lah, kita boleh kata dia macam menteri, macam orang yang besar yang
tak boleh nak jumpa sebarang-sebarang tempat, tak boleh nak jumpa sebarang-sebarang masa, bahkan kena buat appointment. Dan kena jumpa pada waktu yang dia suka. Macam kita nak jumpa, katalah kita nak jumpa menteri lah katakan. Kita bukannya boleh tiba-tiba nak pergi, nak jumpa dia, lepas tu nak cakap pula dengan benda yang besar, benda yang nak mengubah kehidupan dia 360 darjah. Kita kena buat satu appointment. Kita kena buat satu appointment, kita kena ikut apa yang dia nak jumpa kita tu di mana. Itu kita kena ikut. Kita bukan boleh tiba-tiba jumpa dia kedai kopi, kita nak cakap pasal sesuatu benda yang besar, kan? Setuju. Jadi Rasulullah SAW sebagai seorang yang strategis, dia baginda memang menyusun betul-betul plannya nak jumpa dengan pembesar Quraisy, ada waktu yang sesuai, di tempat yang sesuai, begitu. Dan bukan abasa wa tawalla ni, bukan situasi abasa wa tawalla ni, Nabi SAW sekadar jalan-jalan petang macam gitu je, jumpa dengan mana-mana pembesar Quraisy terus nak cakap mengenai Islam. Sebab itu kita tahu Nabi tak akan buat macam tu. Itu tidak efektif untuk menyampaikan satu dakwah. Allahu Akbar. Ketika apabila tiba waktunya Nabi SAW dapat jumpa dengan para pembesar Quraisy ni, okay, maknanya Nabi SAW sudah buat satu perancangan dari sudut presentationnya, kan, nak menyampaikan tu apa yang nak disampaikan, apa sudut psikologi, macam mana nak mempengaruhi para pembesar Quraisy ni. Nabi sedang fokus untuk mengajak mereka masuk Islam ni. Pada ketika itu Abdullah ibn Ummi Maktum ditakdirkan tahu Nabi ada di situ dan datang. Tapi dalam keadaan beliau, Abdullah ibn Ummi Maktum, tak tahu yang Nabi SAW sedang buat apa. Dia tahu Nabi ada dekat situ, tapi Nabi sedang buat apa, siapa bersama Nabi, dia tak tahu. Jadi dia datang, dia dengar ada suara Nabi dan dia pun dengan semangat dia yas'a, datang dengan cepat-cepat dan meminta daripada Rasulullah SAW untuk mengajarkan apa yang dia mahukan, iaitu daripada Al-Quran, daripada wahyu yang Rasulullah SAW sedang ajarkan. Dan kita kena kenal juga siapa Abdullah ibn Ummi Maktum ni. Ibn Ummi Maktum ni sebenarnya, yang pertama sekali, Ibn Ummi Maktum ni memang dah sedia masuk Islam. Okay, berbeza dengan orang yang pembesar Quraisy yang Rasulullah SAW sedang berhadapan ni, baru nak dimasukkan, baru nak didakwah, baru nak diajak untuk masuk Islam. Ibn Ummi Maktum ni dah sedia masuk Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ibn Ummi Maktum ni juga adalah sepupu kepada Khadijah. Kepada Khadijah. Maknanya dia seorang ahli keluarga yang hampir. Seorang ahli keluarga yang hampir ni tak perlu kepada masa yang khas, tempat yang khas untuk jumpa. Bila-bila pun boleh jumpa. Maknanya tak payahlah tunggu satu tak. Nabi SAW ni sedang berjumpa dengan pembesar Quraisy yang bukannya selalu boleh jumpa. Kena buat appointment, kena cari masa sesuai, tempat sesuai. Okay, jadi itu situasi yang membezakan antara yang mempengaruhi keadaan sehingga menyebabkan Rasulullah SAW abasa wa tawalla dekat situ. Okay, jadi pada ayat yang pertama, kata kunci pada ayat yang pertama ni yang paling besar dekat situ adalah abasa. Itulah abasa wa tawalla. Abasa iaitu kalau dalam tafsiran yang biasa ni memang disebutkan dia bermasam muka. Okay, tapi macam saya katakan tadi, Ustaz Syahri pilihkan berkerut dahinya. Berkerut dahinya dengan bermasam muka tu ada beza dekat situ, kan. Dan memang beberapa saya dah cek juga dengan beberapa tafsir, beberapa pengulas tafsir memang mengatakan daripada sudut penggunaan terjemahan abasa ni memang saya pun bersetuju bahawa lebih sesuai ataupun lebih hampir kepada peribadi Rasulullah SAW tu
Apa yang kita katakan berkerut dahinya daripada berbanding dengan mengatakan bermasa muka. Sebab bermasa muka ni membawa kepada emosi yang berbentuk kemarahan, negatif. Berbanding dengan berkerut dahi. Berkerut dahi ni maknanya dalam keadaan tu kita boleh bayangkan kita tengah bagi presentation kepada orang besar, tiba-tiba datang seorang kawan ataupun orang kenalan kita yang memang bila-bila pun boleh datang jumpa dengan kita, tiba-tiba dia minta kita sesuatu, dia potong kita punya presentation. Kan? Ustaz Syahri tengah viva ke kan? Tengah viva tiba-tiba datang. Jadi kita rasa, dan orang tu pun kita sayang. Orang tu kita sayang. Rasulullah SAW, kerana khuluqu Quran. Dan Abdullah bin Umi Maktum datang bertanya berkenaan Quran. Jadi dia tak akan marah. Macam mana dia nak marah? Rasulullah sendiri adalah Quran, dan Ibnu Umi Maktum datang tanya pasal Quran, dia tidak marah. Tapi dia berasa kesempitan sebab macam mana ni? Mana satu dia nak pilih? Mana satu nak pilih ni? Jadi tersepit. Nak layan Ibnu Umi Maktum ke nak layan pembesar Quraisy yang susah nak dapat peluang ni? Itu situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad pada waktu tu. Dia kena tinggalkan dulu sekejap, dia kena talaha dulu sekejap dengan Abdullah bin Umi Maktum dan memberi fokus kepada pembesar Quraisy. Jadi disebabkan tindakan Rasulullah SAW tersebutlah maka turunnya ayat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla, dan dia mengerutkan dahinya dan berpaling. Abasa wa Tawalla, anja'ahul a'ma, apabila datang kepadanya orang buta, seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dekat situ tu sebenarnya cantik kalau kita ada waktu yang cukup untuk kita berbahaskan kenapa pada ayat yang pertama tu Allah Subhanahu Taala menggunakan uslub dhamir ghaib, abasa wa tawalla, tidak kata abasta wa tawallaita. Abasa wa tawalla. Dia kita nak sebut insya-Allah ambil anja'ahul a'ma. Di situ pun pada ayat yang kedua ni pun anja'ahul a'ma ada juga perbahasan anja'ahul a'ma. Kenapa Allah sebut al-a'ma? Kenapa tidak sebut Ibnu Umi Maktum sendiri ke, ataupun seorang yang susah ke, seorang yang dengan sifat-sifat yang lain, tapi sebut anja'ahul a'ma, padahal ia berlawanan dengan konsep wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab kan. Tapi dekat situ tu digunakan laqab anja'ahul a'ma. Dan bolehlah kot saya sebut sikit antara yang menarik saya tengok seperti yang disebutkan oleh di dalam tafsir Adwa' al-Bayan oleh Syafi'i. Beliau menyebutkan bahawa sebutan a'ma dekat situ tu ada dua sebab. Satu, nak menunjukkan kalaulah tidak a'ma, Ibnu Umi Maktum tidak akan buat begitu. Ibnu Umi Maktum tidak akan bertindak melanggar adab. Melanggar adab kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tengah bercakap dengan orang, tiba-tiba datang potong, melanggar adab. Dan sebab itu juga disebut a'ma, sebab sebagai satu macam itab juga kepada Ibnu Umi Maktum di situ, sebab dia melanggar adab. Kemudian wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yazakka ni sebab apa disebutkan yazakka, tidak disebutkan perkataan yang lain, sebab yazakka ni adalah salah satu daripada wazifatul Rasul. Wazifatul Rasul salah satunya adalah yazakka. Sebab itu yang Allah SWT highlightkan Nabi SAW tidak perlu untuk menjaga kebajikan yang lain, tak perlu jaga kebajikan keuangan Ibnu Maktum ke kebajikan di lapar ke apa mereka, tapi mesti fokus kepada tazkiyah atau tazkiyah. Yazakka adalah salah satu daripada wazifah kenabian. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian ayat yang kelima tu pada perkataan istighna. Istighna maksudnya
amma man istaghna, iaitu orang yang merasa cukup. Orang yang merasa cukup ni, dia daripada istighna ni, daripada ghani ni orang yang kaya. Istighna ni orang yang merasa-rasa kaya, orang yang macam perasan hebat lah, orang yang perasan hebat. Perasan hebat. Dalam situasi ni, amma man istaghna ni, kebanyakan mufassir mengatakan bahawa yang terlibat di situ adalah Utbah bin Mughirah dan juga Syaibah. Ada juga yang mengatakan Abu Jahal, Umayyah dan Ubay bin Khalaf juga, tapi banyak tafsir yang saya tengok akan sebut Utbah. Utbah bin Rabi'ah ni memang salah seorang pembesar Quraisy yang hebat, yang ramai follower. Dia juga adalah seorang hero. Memang hero lah, hero dan Quraisy. Dia salah seorang yang masa perang Badar tu kan, sebelum perang mula tu ada sesi mubarazah tu kan, 3 lawan 3. Mubarazah. Jadi salah seorang daripada yang keluar ni dia dan juga abang ke adik dia, Syaibah. Dan Utbah ni dibunuh oleh Ubaidah bin Harith pada perang Badar tu. Begitu juga Syaibah. Syaibah tu yang dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kemudian ayat yang ke-7, wa ma yudrika, ayat yang ke-7, amma man istaghna fa anta anhu afa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal mereka yang tak masuk Islam tu, engkau tak perlu, engkau tak dipersalahkan bila mereka tu tak masuk Islam. Di sini pun ada satu kecantikan juga yang mana kita tengok pada ayat ni, Allah SWT tidak gunakan illa yazzakka, tapi menggunakan alla yazzakka. Sebab apa? Sebab kalau digunakan perkataan illa yazzakka, bermaksud ada kemungkinan mereka tu akan masuk Islam. Tapi alla yazzakka membawa maksudnya pembesar Quraisy yang Nabi sedang berhadapan, Nabi sedang present kepada mereka, Nabi sedang dakwah kepada mereka tu memang tak akan masuk Islam. Dan memang terbuktilah Utbah, Syaibah tu tadi tu memang mati dalam perang Badar dalam keadaan kafir, tidak Islam. Kemudian wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Okey, dekat sini ni kita tengok kecantikan ataupun panduan yang diberi oleh Al-Quran. Dekat sini tak disebutkan sifat-sifat yang lain, tapi disebutkan yas'a dan juga yakhsha. Dan dua ayat ni pula ada, dan dua sifat ni pula dipecahkan ke dalam dua ayat. Dia cantik dekat situ. Ustaz, kalau kita boleh tengok dari sudut susunan Al-Quran, kalau ayat untuk pembesar Quraisy dari tu amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Amma man istaghna, amma man, lepas tu fa anta. Satu ayat. Tapi yang dekat untuk Ibnu Ummi Maktum ni, wa amma man ja'aka yas'a, satu ayat, wa huwa yakhsha, ada ayat yang kedua kat situ. Lepas tu fa anta anhu talaha, wa amma fa anta dekat situ kan. Tapi wa amma fa anta. Jadi kalau pada sifat Ibnu Ummi Maktum ni, kalau kita tengok boleh je untuk dijadikan satu ayat, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, terus jadi satu ayat. Tapi dipecahkan kepada dua ayat. Kenapa dipecahkan kepada dua ayat dekat situ? Dan memang saya dah cek dalam semua mushaf. Mushaf kita ni guna Adul Kufi kan, yang menggunakan Tarkim ataupun Adul Madani ke Adul Basri yang lain tu ke, semua tu memang tak ada yang menyatukan ayat ni. Memang semuanya Allah SWT memang turunkan ayat ni terpisah. Jadi bermakna kita mesti highlight, Allah Ta'ala nak kita perhatikan bahawa dua ayat ni mempunyai dua elemen yang berbeza yang mesti kita perhatikan. Yas'a satu, yakhsha satu lagi. Okey, saya
terus masuk kepada fasa yang ketiga dalam kerangka model tadabbur Dr. Farid Ansari ni, iaitu yang ketiga ni adalah panduan ataupun petunjuk. Saya skip banyak lah tadi tu sebab takut banyak tak sempat. Okey, Al-Huda Al-Manhaji, fasa yang ketiga ni. Al-Huda Al-Manhaji. Jadi yang pertama sekali, disebabkan surah Abasa ni adalah surah yang sangat terikat dengan sabab nuzul. Kalau tak tengok pada sabab nuzul, macam susah sangat kita nak faham ataupun lambatlah untuk kita nak faham. Betul. Surah Abasa ni contohnya, ataupun satu lagi macam surah macam ayat berkenaan dengan Zaid dan juga Zainab binti Jahsh kan. Antara ayat-ayat yang sangat-sangat bergantung kepada sebab nuzul untuk difahami. Namun satu cabarannya bila kita terlampau bergantung kepada asbab nuzul, kita susah untuk membumikan ayat ni. Kita susah untuk merasakan seperti mana yang Syekh Abdul Fattah Khalidi katakan dalam Mafatih Ta'amul Ma'al Quran yang ke-16 kan. Tidak usah itu asy'ur bi anna al-ayah muwajjahatun lahu. Yang tu. Elemen tu susah kita nak rasakan ayat ni sebenarnya muwajjahatun kepada kita sendiri. Bila kita baca, sebab kita terlampau melihat daripada dimensi asbab nuzul tadi tu. Okey, jadi kalau kita boleh tengok, ayat-ayat ni sebenarnya bila ditujukan direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cuba praktiskan dan kita baca, kita praktiskan tilawatul Quran bimanhajit talaqi seperti yang diberikan oleh digaris pandukan oleh Dr. Farid Ansari tu. Kita khutuat untuk memahami, khutuat untuk tadabbur Quran ni diletakkan 3 khutuat. Satu tilawatul Quran bimanhajit talaqi, yang kedua at-ta'allum wa ta'lim bimanhajit tadarus, dan yang ketiga at-tazkiyah bimanhajit tadabbur. Okay, jadi kalau kita nak letakkan, kita nak mula memahami sesuatu ayat tu, kita nak menghayati, kita nak sampai kepada peringkat tadabbur tu, kita mesti lalu dulu yang pertama tilawatul Quran bimanhajit talaqi. Talaqi yang dekat sini ni bukannya talaqi macam yang istilah yang kita selalu guna, tapi talaqi yang digunakan dalam surah An-Naml ayat 6 tu, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Maksudnya kita mentalaqi Quran, kita membuka hati kita, kita menyediakan hati kita untuk mentalaqi Quran min ladun hakimin alim. Jadi bila kita dapat bertalaqi Al-Quran dengan cara ini, baru kita akan dapat pergi seterusnya kepada proses at-ta'allum wa ta'lim tadi tu. At-ta'allum wa ta'lim ni wa yu'allimul kitab wal hikmah. Kalau ikut kronologi yang doa Nabi Ibrahim tu, wa yuzakkihim tu duduk di hujung. Sebab itu adalah matlamatnya selepas ditilawahkan tilawah Al-Quran bimanhajit talaqi tadi tu, pergi kepada ta'allum wa ta'lim, kemudian baru tazkiyah bimanhajit tadabbur. Jadi tazkiyah tu adalah dia macam natijah, dia dabbaru ayat ni. Bila dah baca Quran, dah dipelajari sampai kepada peringkat tadabbur tu mesti ada unsur tazkiyah dekat situ. Tazkiyah tu nafs. Okey, jadi pada Hudal Manhaji ada banyak sebenarnya, 10 ayat, mesti ada banyak kan, tapi kita akan fokus kepada 1-2 panduan juga berdasarkan kepada kita punya waktu yang tak cukup ni. Yang pertama, antara panduan yang penting pada ayat 1 hingga 10 ni adalah dakwah mesti bersifat inklusif. Dakwah mesti bersifat inklusif, iaitu tak boleh fokus kepada golongan tertentu saja sehingga mengabaikan atau mengasingkan golongan yang lain, termasuklah golongan OKU dan juga golongan kurang berkemampuan yang lain. Okay, itu adalah panduan yang pertama. Jadi panduan ni elok kita terus pergi lihat terus kepada maslak at-takhalluq dan kaedah beramal yang
Daripada panduan ni kita keluarkan ni, macam mana kita nak praktiskan pula, macam mana kita nak tadabbur. Itu tadabbur tu. Maknanya kita dah baca, kita dah faham macam mana kita nak buat masuk dalam hati supaya dia jadi akhlak kepada kita. Setuju. Okay. Jadi orang yang menyampaikan dakwah, mungkin sepatutnya yang pertama sekali tu tak boleh melengah-lengahkan, apatah lagi mengabaikan dakwah kepada golongan OKU. Itu poin yang paling besar. Yang saya fikir yang paling utama sekali untuk saya sebut yang berkaitan dengan tajuk ni. Dakwah kepada OKU itu tak boleh dilengah-lengahkan. Saya bagi contoh. Penerbit Al-Quran, orang yang bertanggungjawab untuk menerbitkan Al-Quran. Boleh menerbitkan banyak Al-Quran untuk golongan tipikal, untuk golongan yang tidak ada kecacatan fizikal macam kita kan. Kecacatan fizikal lah. Kalau kecacatan hati tu OKU belaka kita ni. Allahu Akbar. Kecacatan fizikal tu kita panggil, orang yang tak ada kecacatan fizikal tu kita panggil orang tipikal. Orang yang ada kecacatan fizikal kita panggil OKU. Macam itulah dia punya definisi. Saya lupa nak define pada awal perbincangan. Jadi contohnya orang yang menerbitkan Al-Quran, sekiranya datang OKU ataupun tak payah datang pun, memang dalam negara kita ada OKU, ada orang buta, ada orang pekak, dan kita tidak sediakan Al-Quran kepada mereka, tidak sediakan Al-Quran kepada orang pekak, kepada orang buta, kan? Fa'anta anhu talaha. Fa'anta anhu talaha. Makna ayat fa'anta anhu talaha tu kena kepada kita. Macam tu orang kita, Ustaz. Ya, betul. Kalau contohnya AJK masjid ataupun orang yang bertanggungjawab di masjid, pada hari Jumaat ada jemaah yang bersolat Jumaat ni tidak memiliki pendengaran, OKU pendengaran, dan masjid tak sediakan orang yang boleh memberi menterjemah dulu bahasa isyarat. Fa'anta anhu talaha. Allahu Akbar. Masjid yang tidak ada akses untuk OKU fizikal yang menggunakan wheelchair nak naik ke masjid, ataupun kadang-kadang ada ramp tu tapi sangat tinggi. Kalau orang guna wheelchair naik ni boleh terlentang. Licin pula tu kan. Tak sediakan fasiliti yang sepatutnya. Fa'anta anhu talaha. Ya, fa'anta anhu talaha ni sangat kuat, Ustaz. Dia punya khitab dia tu, kalau kita baca dan kita letakkan pada diri kita, memang rasa berdebar, Ustaz. Contohnya macam kita ni, kita yang mengajar ilmu agama, yang mengajar ilmu Al-Quran, kita tak luangkan, kita tak ada luangkan satu masa, tak memberi peluang yang khas kepada mereka ni, kepada OKU, kepada orang buta, kepada orang pekak ni kan, mereka memerlukan. Kita tidak memberikan peluang tu, maka kita juga fa'anta anhu talaha. Allahu Akbar. Fa'anta anhu talaha. Okey, iaitu satu poin, dan satu poin lagi yang saya nak sharekan juga adalah poin wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Okey, ini sebenarnya yas'a dengan yakhsha ni memang Allah Subhanahu Wa Taala minta, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kita fokus kepada dua elemen ni. Sebab dua elemen ni sebenarnya adalah elemen untuk memartabatkan OKU secara khusus, dan manusia biasa, orang tipikal pun termasuk juga secara umum. Kalau kita ada yas'a yang pertama, dan keduanya kita ada yakhsha. Okey, yas'a ni maksudnya bersemangat, maknanya bersungguh-sungguh nakkan ilmu, nakkan kebaikan. Yas'a, orang buta, Abdullah bin Umi Maktum, orang buta biasanya kalau berjalan ni lambat. Dia memang lambat sebab dia punya tabiat jalan dia tu, dia tak nampak, jadi dia lebih berhati-hati, jadi akan jadikan perjalanan dia tu lambat. Tapi dalam ayat ni disebutkan yas'a, Ibnu Umi Maktum berjalan dengan cepat. Kemudian dalam keadaan dia berjalan dengan cepat tu, dia membawa tauhid dia, yakhsha dekat situ. Jadi bila ada dua elemen ni, yas'a dengan yakhsha,
nakkan kebaikan, segera nakkan kebaikan, bersemangat sungguh-sungguh nakkan kebaikan. Dan yang kedua, ada tauhid yang kuat, ada elemen iman yang teguh dekat situ. Dia menjadikan Abdullah bin Umi Maktum ni lebih VVIP lagi, VVIP di sisi Allah SWT, melebihi daripada VVIP dalam kalangan manusia, dalam kalangan pembesar Quraisy tadi. Allahu Akbar. Dan dengan sertifikat Yakhsha dan Yas'a dengan Yakhsha ni juga, sertifikat Yas'a dengan Yakhsha ni juga menjadikan Abdullah ibnu Umi Maktum ni wakil kepada Rasulullah SAW apabila Rasulullah SAW pergi berperang. Dia jadi pemerintah dekat Madinah tu. Nabi SAW bagi dia jadi wakil Nabi SAW, jadi Perdana Menteri dekat Madinah tu. Dengan sertifikat Yas'a dan Yakhsha. Jadi itu pihak-pihak yang berwajib, kita katakan pihak-pihak yang bertanggungjawab, ibu bapa, guru-guru. Okay. Dan gitu juga kami di Ibnu Umi Maktum Research Center ni, ini adalah antara elemen yang kita nak usahakan untuk terapkan kepada OKU. Dua perkara ni, Yas'a dan juga Yakhsha. Dan bahkan Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat pun boleh menggunakan model ini, Yakhsha dan juga Yas'a dan juga Yakhsha ni sebagai satu bertapak ataupun sebagai satu asas dalam pembangunan OKU. Okey, jadi saya fikir tengok masa dah 46 minit juga Ustaz. Setakat tu dulu kot yang saya boleh bincangkan. Nanti yang lain-lain ni ada peluang yang lain, insya-Allah kita boleh tambah lagi. Tapi saya rasa Ustaz landing kapal terbang mengejut ni. Dia maksudnya kita tengah sampai kepada mutiara Ustaz. Apapun kita raikan dulu soalan Ustaz, boleh kalau ada? Okey, silakan. Ada soalan daripada Ustaz Zulkhairi, subhanallah. Adakah kita yang tidak menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi khutbah Jumaat untuk orang OKU pendengaran, termasuk dalam fa'anta anhu talaha? Memang kena lah Ustaz kan? Itulah tu nak katakan tu. Pandangan Ustaz? Kita nak katakan itab ni berdasarkan kepada situasi. Maknanya fa'anta anhu talaha ni, kalau ada OKU tu memang datang di depan kita, betul-betul minta dengan kita direct dan kita tidak sediakan, itu memang darjat yang paling tinggi lah tu. Kan? Yang paling berdebar lah macam gitu. Fa'anta anhu talaha tu memang kena betul-betul lah pada situasi tu. Tapi sekarang ni kita kena tahu macam ni lah dalam sebuah negara. Okay, statistik sebuah negara dan asasi dalam sebuah negara ni 15% daripada rakyat, 15% daripada penduduk sebuah negara adalah OKU sebenarnya. 15%. Okey, jadi katakan macam dekat negara kita ni 30 juta, maknanya dalam lebih kurang 4 juta gitu, 4 juta rakyat daripada 30 juta OKU. Anggarannya OKU. Jadi kita memang kena sediakan. Memang mereka ni minoriti, tapi memang kena sediakan juga. Memang mereka kadang-kadang tak minta sebab mereka tak tahu nak minta dengan siapa. Dan kalau orang pekak pun datang ke masjid, dia nak bercakap dengan siapa, orang masjid tak tahu bahasa isyarat. Tak tahu apa dia nak bercakap. Dan orang pekak ni, masalahnya kita tidak nampak OKU dia tu. Macam normal je. Kalau orang buta kita nampak. Butanya kalau orang OKU fizikal nampak OKU-nya di mana. Tapi orang pekak ni kita tak tahu dia duduk ramai-ramai dalam jemaah tu. Tak tahu mana satu orang pekak. Dan kalau katalah kita nak bandingkan dengan usaha gereja, misalnya kalau usaha gereja, Allahu Akbar. Gereja memang dah ada jurubahasa isyarat di gereja. Dan
orang OKU Pekak sendiri memang akui memang lebih selesa pergi ke gereja ni sebab ada orang yang melayan dia. Di gereja ada orang yang boleh berbahasa isyarat, boleh mengajarkan mereka. Bible pun dah diterjemahkan dalam bahasa isyarat secara sepenuhnya berbanding dengan Quran. Quran tak ada lagi, Ustaz. Quran tak ada lagi diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa isyarat. Itu Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat, maknanya video-video yang menjelaskan maksud ayat dengan bahasa isyarat belum ada, Ustaz Belum ada lagi yang terjemahan daripada surah pertama sehinggalah surah terakhir. Belum ada lagi terjemahan dalam bahasa isyarat. Ada usaha ke arah itu ke Ustaz, kalau saya boleh bertanya? Setakat pengetahuan Ustaz. InsyaAllah kita antara yang kita cuba buat ni, antara kita cuba usahakan di Ibnu Ummi Maktum Research Center Ibnu Ummi Maktum Research Center. Kita cuba membangunkan Al-Quran dalam bahasa isyarat ni. Dan setakat ni kita dah keluarkan satu apps, dan dalam apps tu ada dalam 11 surah, baru ada 11 surah. 11 surah. Kita nak menyiapkan juzul amma insya-Allah pada tahun ni, mudah-mudahan siap. Aku tolong doakan kalau sahabat-sahabat nak berminat, nak menyokong sama, nak ambil istifadah, boleh follow di kita punya Facebook Ibnu Ummi Maktum Ibnu Ummi Maktum Research Center. Ibnu Ummi Maktum Research Center. Pusat Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum, USIM. Universiti Islam Malaysia. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Mohon rakan-rakan penonton agar terus memberikan sokongan, bukan sekadar doa tetapi mengikuti perkembangan Ibnu Ummi Maktum Research Center dan mana-mana center yang sedang menuju ke arah menyantuni OKU dalam penyampaian Al-Quran, insya-Allah. Okey, kalau Tadabbur Center nak kerjasama dengan kami pun okey, sekali-sekala nak panggil jurubahasa isyarat kami untuk terjemahkan durus-durus dekat Tadabbur Center pun boleh, insya-Allah. Allahu akbar, barakallahu fikum. Dan memang dapat luaskan manfaatnya. Memang fa'anta anhu talaha tu kena juga kat kami Ustaz. Jadi kami tak ada kemampuan untuk ke arah itu, melainkan dengan bekerja sama dengan seperti Research Center USIM Ibnu Ummi Maktum tadi. Barangkali rakan-rakan kalau ada persoalan, mungkin soalan yang terakhir, ada rakan kita menukilkan hadis untuk motivasi kita membantu AKU. Terima kasih kepada yang menulis. Barang siapa yang memikul apa-apa jawatan atau tugas menguruskan orang Islam dan dia mengelak dari orang-orang lemah yang memerlukan, maka Allah mengelak, yakni menjauhkan diri daripadanya pada hari kiamat. Saya tidak sempat semak status hadis ini, tetapi pengajaran daripada kalau ini hadis adalah mudahkan urusan orang-orang yang memerlukan bantuan. Ya, barangkali kita tak membangunkan keperluan-keperluan seperti bahasa isyarat, ya, seperti wheelchair yang Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi. Tetapi sekurang-kurangnya kena pasang niatlah ke arah itu. Ya, sebab 15% tadi tu saya kira perlu kita pandang serius. Ustaz, barangkali ada model dari negara-negara lain dalam hal menyantuni OKU ni dalam pendidikan Quran, ada ke Ustaz? Ada model-model tertentu? Kalau model pendidikan secara umum ni ada banyak, tapi cuma yang menjurus betul-betul kepada Al-Quran ni ataupun kepada mendekatkan OKU kepada Quran dan Sunnah ni, setakat ni kita belum jumpa lagi. Itulah kita akan usahakan, insyaAllah. Siapa antara ulama Ustaz yang kita fahami mereka OKU setakat pengetahuan Ustaz? Supaya kita ada motivasi ke arah tu, maknanya orang yang ada OKU ni ada motivasi untuk menjadi seperti mereka. Dalam kalangan OKU ni ramai juga sebenarnya ulama. Antara yang paling hebat sekali dalam sejarah adalah Al-Imam Asy-Syatibi.
Imam Asyatibi Al-Imam yang Asy-Syatibi. yang kita gunakan riwayat bacaan Al-Quran kita sekarang ni. Masya Imam Allah. Asyatibi orang yang buta. Seorang yang buta menghafal Al-Quran, boleh menceritakan mengenai penulisan Al-Quran, bentuk tulisan Al-Quran. Al-Quran mesti ditulis huruf ni, ditulis macam mana bersambung ke tak bersambung dalam keadaan dia buta. Dan dia buat matan Hirzul Amani tu. Hirzul Amani tu antara matan yang paling complicated, yang paling hebat lah, dengan rumus-rumus dekat situ dalam keadaan dia tu seorang buta. Antara yang terhebat dalam sejarah. Kemudian Allahu Akbar. beberapa orang mufassir, macam apabila saya cuba memahami surah Abasa ni, saya cari juga tafsir-tafsir orang buta supaya sebab saya nak tengok kalau mereka ada ulas mengenai sudut feeling Ibnu Ummi Maktum tu pada ketika tu macam mana. Sebab contohnya macam pada perkataan yakhsha ni ada sebahagian mufassir katakan yakhsha ni adalah perasaan takut orang buta ketika berjalan. Bila berjalan dikatakan dia takut. Tapi bila saya cek, salah satu yang saya cek adalah tafsir Abdul Hamid Kishk fi Rihabit Tafsir. Abdul Hamid Kishk fi Rihabit Tafsir. Aywa. Daripada umur 8 tahun tak silap saya. Beliau tak sentuh pun aspek tu, dan memang beliau bila dalam perkataan yakhsha tu memang dikatakan yakhsha Allah, ya, takut kepada Allah, bukan takut sebab tak nampak. Dia sebenarnya takut sebab tak nampak ni, kita yang celik ni memang bila kita dah biasa tengok jalan kita nampak, cuba kita tutup mata kita nak berjalan, memang kita rasa takut. Tapi kalau untuk orang buta, orang yang memang okey penglihatan, memang tak melihat daripada kecil, dia rasa takut, dia cuma lebih berhati-hati daripada kita. Kerana dia takut, dia akan duduk dekat rumah aja, dia tak keluar langsung. Gitu saya. Dan kemudian ada juga Syekh Al-Allamah Dr. Fadl Hasan Abbas. Itu Dr. juga Fadl Hasan Abbas. Fadl Hasan Abbas, seorang yang buta juga, tapi memiliki kemampuan yang hebat dalam tafsir Al-Quran. Boleh katakan di Jordan tu kebanyakan generasi mufassir yang ada sekarang ni, asatizah yang mengajar tafsir yang ada sekarang ni, semuanya adalah dikatakan anak murid beliau belaka. Dan beliau juga ada kitab tafsir. Tafsir beliau tu ditulis semula daripada program yang beliau halakat yang beliau berikan, ditulis semula dalam 5 jilid 6 jilid Ustaz. Tafsir Al-Quran Al-Majid. Betul. Tajuknya saya tak dapat lagi tu. Lama dah berusaha daripada jauh tapi belum dapat lagi. Sebab saya fikir kalau seorang tu tidak memiliki satu deria, dia akan dapat melihat, akan dapat mentadabbur Al-Quran tu dengan deria yang lain yang kita tak ada. Maknanya dia ada satu dimensi yang lain yang kita dapat temui dalam tafsir mereka. Tafsir Dr. Fadl Hasan Abbas ada di Tadabbur Center. Ustaz boleh ziarah kami lagi sekali. Ada Ada Ustaz, lupa nak tunjuk hari tu. Sebab menarik juga Ustaz sebut dia boleh mentafsirkan Quran dengan bagaimana dia melakukan LR semua benda tu. Jadi menarik untuk dikaji tafsir-tafsir. Mutawalli Sya'rawi buta ke Ustaz? Mutawalli Sya'rawi tak buta kan? Tak buta. Saya pun tak ingat. Tak pasti. Jadi Ustaz, kita berada di penghujung rancangan dan alhamdulillah banyak rakan-rakan yang komen agar turut menyahut seruan daripada segmen kali ini. Mudah-mudahan surah Abasa mencetuskan revolusi kepada para pejuang Al-Quran agar tidak mengenepikan OKU dalam dakwah dan jangan biarkan seolah-olah fa anta anhu talaha jatuh kepada kita lah, insya-Allah. Ustaz, kata-kata terakhir silakan, kesimpulan daripada discussion kita ini, insya-Allah.
Ustaz dah sebut dah tu. Betul lah tu. Mudah-mudahan kita sama-sama lah kita usahakan. Selepas ni bila kita dah lalu ayat fa'anta anhu talaha ni, mudah-mudahan kita tidak akan berkekalan duduk dalam itab tu. Kita tidaklah fa'anta anhu talaha sampai bila-bila. Mudah-mudahan kita dapat menggerakkan diri kita supaya kita dapat keluar dan jadi pengajaran kepada kita dan dapat mencontohi sunnah Rasulullah SAW yang apabila bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum selepas daripada turunnya ayat ni, Rasulullah SAW akan tarhib beliau, marhaban biman atabani bihi rabbi, marhaban, selamat datang orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Tuhan aku. Kemudian Nabi hamparkan ridaknya, Nabi hamparkan selendang untuk Abdullah bin Ummi Maktum duduk menyantuni beliau. Mudah-mudahan kita pun selepas ini boleh itu menyantuni OKU seperti mana Rasulullah SAW menyantuni Abdullah bin Ummi Maktum dan juga OKU lain. Ustaz ada soalan, Ustaz jawab dengan ringkas. Baru muncul ni. Bagaimana orang yang seperti dysleksia, tak tahulah sebutan sebetul ke tidak, autism, ADHD, ada usaha tak ke arah tu setakat pengetahuan Ustaz? Orang-orang yang boleh belajar guna fungsi otak yang berbeza ni. Okey, jawapan ringkas juga. Alhamdulillah di Quran Sunnah for specialist ni Ibnu Ummi Maktum Research Center ni memang kita fokus kepada 3 kategori OKU. OKU ni ada 7 jenis, tapi kita fokus ada 7 jenis. Kita fokus kepada OKU penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran ni termasuklah yang disebutkan tadi tu. Contohnya disleksia ke, autism, sindrom Down, apa semua ni lah, kembang. Ini antara yang kita beri fokus dan kita bekerjasama juga, contohnya macam Yayasan Fakih. Kita bekerjasama juga dengan Yayasan Fakih yang banyak bagi servis kepada anak-anak yang autism, meningkatkan anak-anak autism kepada pendidikan Al-Quran. InsyaAllah kalau nak berhubung dengan kami, boleh insyaAllah kita boleh tengok, kita boleh bantu kita. Kalaupun kami tak ada apa yang kami boleh berikan, kita boleh share dengan kami punya link yang lain-lain insyaAllah. Yang kita bekerjasama. Terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan kathiran Al-Fadhil Ustaz Azam di atas perkongsian dan saya kira kita dapat satu resolusi penting sama ada kami Tadabbur Center perlu serius memikirkan usaha jangka panjang ke arah bekerjasama bagi menyampaikan tadabbur Quran kepada golongan-golongan yang kerap diketepikan dalam kegairahan kita berdakwah menyuruh umat balik pada Quran ni. Kita belajar juga tadi, jangan lupa saudara-saudari semua, jangan lupa kita belajar satu benda besar juga tadi, kaedah tadabbur yang disarankan oleh Al-Allamah Dr. Farid Ansari. Kongsi-kongsikan 4 marhalah, 4 saat. Ya. Empat marhalah tadi, di samping juga ilmu baru kita dapati tadi mengenai surah Abasa dan pengalaman Ustaz menekuni isu ini di peringkat akademik. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan penonton. Kita akan bertemu pada waktu yang sama insya-Allah pada esok hari dengan murabbi yang seterusnya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Azam. Semoga dapat bertemu lagi di masa akan datang. Tafadhal pada. Jazakallahu khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.